Sahbihi wa man wala. Berkenaan dengan pengajian kita pada minggu yang lepas, dalam kitab Fathul Mu'in kita sedang membicarakan tentang hukum ahkam yang bersangkut paut dengan masbuk. Jadi kita masih membicarakan tentang masbuk, ya. Kita belum lagi membicarakan tentang muwafiq. Kita sedang membicarakan tentang masbuk. Jadi pertama sekali kita jangan lupa definisi masbuk. Kita perlu hafal. Jadi kalau saya menanyakan misalan, siapa itu masbuk? Apa kita nak jawab? Ya saya? Makmum yang tidak dapat membaca, mendapatkan berdiri selama cukup membaca Fatihah. Ya, itu yang dimaksudkan dengan masbuk. Ya, ini maksudnya seseorang yang tidak ada masa untuk menghabiskan Fatihah di belakang imam. Ya, ini misal yang mudah, kita lambat misalan. Jadi kita masuk masjid, kita mendapati imam jemaah sudah mula. Jadi kita takbir Allahu Akbar, kita baru nak baca Fatihah, imam rukuk. Ini misal yang paling mudah. Ini confirm masbuk, dah tak ada cerita lagi. Jadi kalau sekiranya keadaan yang seperti ini, apa kita nak buat? Adakah kita meneruskan Fatihah, ataupun kita meninggalkan Fatihah dan kita rukuk bersama imam? Saya rasa antum setakat ini sudah mengetahui jawapannya, kan? Kita tidak ada masalah tentang perkara ini, sebab benda ini banyak jemaah menanyakan. Adakah kita habis baca Fatihah baru kita rukuk, ataupun yang ini kita terus kita melakukan rukuk? Jawapannya adalah kita tinggalkan Fatihah. Kadang-kadang seperti ini kita tinggalkan Fatihah sebab kita masbuk dan kita tidak ada masa untuk membaca Fatihah. Ini tidak ada masalah. Kalau kita mendapatkan rukuk bersama imam, maka kita mendapatkan rakaat. Kalau kita tidak mendapatkan rukuk bersama imam, maka kita tidak mendapatkan rakaat. Jadi kalau satu orang itu dia pergi baca Fatihah, misalnya yang imam rukuk, dia pergi baca Fatihah, imam bangun sami Allahu liman hamidah, baru dia rukuk, ini tidak mendapat rakaat. Dia tidak ini mendapat rakaat. Ini tidak ada masalah. Tapi minggu lepas penulis membicarakan masalah yang lain sikit. Dia membicarakan ini tentang perkara yang lain. Saya ingat kita baca sekali lagi bagus, sebab kita nak kena faham perkara ini. Sebab dia ada membicarakan dua pendapat, bahkan tiga pendapat tentang ini perkara yang sama. Dia adalah masalah kalau sekiranya masbuk membaca benda-benda yang sunnah. Sekarang ini masbuk ini bila dia masuk, dia takbir Allahu Akbar, selepas itu dia baca dua iftitah. Setelah dia baca dua iftitah, imam rukuk. Ini ada masalah sikit. Dia tidak boleh rukuk bersama imam. Apa sebabnya? Sebab dia telah melakukan satu kesalahan, yang mana dia membaca dua iftitah. Sepatutnya kalau dia mengetahui dia masbuk, elakkan daripada mendatangkan yang sunnah, terus masuk yang wajib, terus basmalah, hatta isti'azah tinggalkan a'udzubillahi minasyaitanirrajim, terus ini Allahu Akbar, terus bismillahirrahmanirrahim. Itu caranya. Tetapi dia membaca dua iftitah. Apabila dia habis baca dua iftitah, imam yang rukuk. Di sini berlaku khilaf di antara para ulama. Khilafnya bukan masalah dia kena habiskan Fatihah. Semua mengatakan wajib dia habiskan Fatihah. Dia tak boleh rukuk. Dia tidak boleh rukuk. Kenapa dia tidak boleh rukuk? Sebab dia tidak menggunakan masa yang tadi untuk membaca yang wajib. Bahkan dia mendatangkan yang sunnah. Sepatutnya dia mendatangkan yang wajib. Jadi siapa silap? Dia silap. Jadi bila dia silap, dia nak kena datangkan Fatihah. Kalau sekiranya dia baca doa iftitah daripada awal hingga ke habis, maka wajib dia baca Fatihah daripada awal hingga ke habis. Tapi kalau dia hafiz saja, Fatihah ni pun hafiz. Sebab doa iftitah dengan Fatihah sikit lebih kurang sama, dia punya length. Begitu juga kalau dia berdiam diri. Penulis membagikan misal ini juga. Dia masuk Allahu Akbar, lepas tu khayal, dia tak baca Fatihah, dia diam. Selepas itu imam rukuk, baru dia tengok, belum baca Fatihah. Ini pun sama juga. Dia nak kena membaca Fatihah, kadang dia diam. Jadi berapa lama dia diam? Misalnya satu orang dia masuk Allahu Akbar, lepas itu dia diam. Dia diam ini selama 30 saat. Imam rukuk Allahu Akbar, tapi dia masbuk. Wajib dia membaca Fatihah kadang 30 saat. 30 saat dia kena ini membaca Fatihah yang kadang itu. Ini kita mengatakan wajib dibaca Fatihah. Setelah ini dia membaca Fatihah,
baru dia dibolehkan dia rukuk. Tetapi masalahnya bila dia rukuk, dia dapat rukuk bersama imam ke tidak? Di sini ini berlaku perbezaan. Kalau sekiranya dia tidak mendapat rukuk bersama imam, adakah dia mendapat rakaat? Penulis mengatakan ikut pendapat Asy-Syaikhan. Siapa ini Syaikhan? Ini mungkin antum tulis ini. Kalau kita dalam kitab mazhab Syafi'i, kalau ulama kita mengatakan qala Syaikhan, seperti mana dia mengatakan? Kalau dia mengatakan misalnya Syaikhani, Syaikhan maksudnya dua syekh. Kalau dalam kitab fikih Syafi'i, Syaikhan yang dimaksudkan adalah Imam Nawawi dan Imam Rafi. Tetapi kalau dalam ilmu hadis, kalau ulama hadis mengatakan Syaikhan bukan Imam Nawawi, bukan Imam Rafi. Yang mereka maksudkan adalah Bukhari dan Muslim. Boleh insyaAllah? Kalau mereka mengatakan qala al-imam, yang dimaksudkan dengan adalah Imam Haramain. Al-Imam Haramain. Al-Imam Haramain ini guru kepada Al-Imam Ghazali, juga dikenali sebagai Al-Juwaini. Ini adalah beberapa yang istilah. Taib. Dan biasanya bila orang mengatakan misalkan Syekhul Islam, yang dimaksudkan adalah Syekh Zakaria Ansari. Syekh Zakaria yani Al-Ansari. Jadi mengikut kepada Imam Rafi dengan Imam Nawawi, hukumnya sama seperti batilul qiraah. Hukumnya sama seperti batilul qiraah. Maksudnya dia dapat rakaat. Walaupun dia tak dapat rukuk bersama imam, walaupun yakni dia masuk ini ke dalam salat, dia lupa baca Fatihah. Imam rukuk, lepas itu dia baca Fatihah. Bila dia baca Fatihah, imam dah sami Allahu liman hamidah, dia tengah baca Fatihah. Imam sujud, dia tengah baca Fatihah, dia boleh teruskan baca Fatihah, sebab hukumnya sama seperti batilul qiraah. Minggu lepas kita membicarakan tentang batilul qiraah. Siapa yang batilul qiraah? Batilul qiraah adalah orang yang lambat baca. Dia diberikan 3 rukun fi'li yang panjang, betul ke tidak? Satu orang ini kalau dia lambat baca, dia diberikan 3 rukun fi'li yang panjang. Jadi selagi mana imam tak naik pada rakaat yang seterusnya, dia boleh habiskan Fatihah. Ini juga kita bicarakan minggu lepas, kalau antum ingat. Betul ke tidak? Minggu lepas kita mengatakan berkenaan dengan batilul qiraah. Satu orang ini kalau dia lambat baca, imam baca terlalu cepat, makmum baca terlalu lambat. Jadi dia diberikan 3 rukun fi'li. 3 rukun fi'li maksudnya selagi mana imam tidak qiyam ataupun duduk tasyahud akhir, dia boleh habiskan Fatihah. Jadi mengikut ini kepada Imam Nawawi, Imam Rafi'i, orang yang masbuk, yang mendatangkan sunnah, dan selepas itu dia membaca Fatihah, maka hukumnya sama seperti batilul qiraah. Maksudnya dia diberikan 3 rukun fi'li yang panjang. Kalau dia dapat menghabiskan Fatihahnya dalam masa tersebut, maka dia catch up ini bersama imam. Kalau imam sedang i'tidal, dia melakukan rukuk dan dia melakukan i'tidal bersama imam, dan dia mendapatkan rakaat tersebut. Tetapi Al-Imam Al-Baghawi, ini adalah pendapat yang kedua, mengatakan selagi mana tidak mendapatkan rukuk bersama imam, dia tidak mendapatkan rakaat. Jadi tapi dia wajib habiskan Fatihah. Nampak? Dia wajib habiskan Fatihah. Ini yang seperti mana minggu lepas ada orang menanyakan soalan ini. Apa maksudnya? Sekarang ini misalnya satu orang ini dia masuk lambat ke dalam solat, dia baca doa iftitah. Selepas itu imam rukuk, kita mengatakan wajib dia baca Fatihah kan? Tapi apabila dia baca Fatihah, imam naik sami Allahu liman hamidah, khalas, yani dah macam mana nak dapat rukuk bersama imam? Dia pun yani rukuk, dia tidak mendapatkan rukuk bersama imam. Apabila dia tidak mendapatkan rukuk bersama imam, dia tidak mendapatkan rakaat. Ini adalah pendapat yang kedua. Maka pendapat yang kedua mengatakan sama ada dia mendapatkan rukuk bersama imam ke tidak. Kita tidak mengambil iktibar sama ada dia terlupa baca Fatihah ke dia tak terlupa baca Fatihah. Kalau dia terlupa baca Fatihah, wajib dia mendatangkan Fatihah. Kalau dia sudah memulakan dengan sunnah, dan selepas itu kita mesti melihat sama ada dia mendapatkan rukuk bersama imam ataupun tidak. Kalau dia mendapatkan rukuk bersama imam, maka dia mendapatkan rakaat.
Kalau tidak, maka dia tidak mendapatkan rakaat. Kenapa dia mengatakan sedemikian? Sebab dia mengatakan ini bukan satu keuzuran baginya. Sebab ini adalah kesilapan dia sendiri. Kenapa dia pergi baca iftitah bila dia masuk ini ke dalam salat? Siapa salah? Dia salah. Tetapi pendapat yang pertama mengatakan keuzuran baginya. Keuzuran. Dia terlupa. Satu keuzuran. Maka mereka mengatakan dia boleh dapat ini rakaat. Boleh faham insya-Allah? Baik. Jadi berapa pendapat kita ada? Ada dua pendapat di sini. Nanti lagi satu, yang ketiga akan datang. Tapi ini dua kita nak kena faham juga. Kita nak kena faham dulu ya. Kita nak kena faham. Muka surat berapa kita? 292. 292. Ada siapa-siapa yang ada soalan setakat ini? Saya rasa setakat ini kita boleh faham insya-Allah ya. Baik. 292 ya. Kita baca daripada dimaklumi sebagai uzur orang yang lambat bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Dimaklumi sebagai uzur orang yang lambat bacaan bagi orang yang terlambat kerana melakukan kesunahan. Demikian menurut pendapat Syaikhan. Syaikhan di sini kita tulis Imam Nawawi dengan Imam Rafi. Imam Ramli. Ini pendapat yang pertama. Afwan, Imam Nawawi Rafi. Ramli ya. Imam Nawawi dengan Imam Rafi. Rafi. Seperti halnya Al-Baghawi dengan alasan bahawa makmum justru wajib mengikuti melakukan setelahnya. Kerana itu ia boleh terlambat dan tetap mendapat rakaat selama tidak tertinggal sejauh lebih banyak dari 3 rukun. Afwan, tadi saya silap berkenaan dengan Imam Baghawi, yakni Syaikhan dengan Baghawi. Satu pendapat. Pendapat yang kedua adalah pendapat Ibn Hajar. Afwan ya. Yang ini tadi kita mengatakan ada dua pendapat kan. Pendapat yang pertama mengatakan diberikan 3 rukun fi'li. Ini adalah pendapat Syaikhan dengan Baghawi. Tadi saya silap, saya mengatakan 3 imam Ustaz. Ya betul, 3 imam. 3 imam. Boleh insya-Allah. Ini adalah pendapat yang pertama. Jadi saya rasa tak ada masalah, kita boleh faham insya-Allah. Jadi pendapat yang pertama yakni pendapat Syaikhan dan juga Al-Imam Baghawi. Pendapat Syaikhan dan Al-Imam Al-Baghawi. Apakah pendapat mereka? Mereka mengatakan hukumnya sama seperti batil qira'. Sama seperti batil qira'. Maksudnya diberikan 3 rukun fi'li. Diberikan 3 rukun fi'li. Ini kita bagus ahsan saya rasa kita tulis. Jadi kita tulis dalam kita punya nota pendapat yang pertama. Boleh insya-Allah. Pendapat yang pertama. Dan pendapat ini ramai ulama kita memilih pendapat ini. Untuk pengetahuan kita, ramai ulama kita sekarang yang memilih pendapat ini, yang mengatakan hukumnya sama seperti batil qira'. Ini adalah yang pertama. Baik. Teruskan. Lain halnya menurut pendapat sebagaimana yang dipegangi segolongan muhaqqiqin. Ini pendapat yang kedua. Kita lihat apa pendapat yang kedua mengatakan. Okey. Bahawa orang di atas tidak dimaklumi sebagai uzur. Nah, pendapat yang kedua mengatakan tidak ada keuzuran baginya. Apa sebabnya? Sebab kesilapan dia. Dia yang salah. Tidak ada keuzuran. Kenapa kita nak memberikannya rukhsah bagi batil qira'ah? Sepatutnya dia tidak boleh dapat rukhsah. Maka tidak ada maaf ini bagi. Tidak ada maaf ini baginya. Sekarang apa dia kena buat? Teruskan. Lantaran melakukan taksir dengan berpalingan seperti disebutkan. Pendapat ini dimantapkan oleh guru kita dalam Sahih Minhaj dan Fatawinya. Ini adalah pendapat Ibn Hajar. Dia mengatakan guru kami yakni Ibn Hajar dalam 2 kitab, Syarah Minhaj dengan Fatwa, kitab Fatawi. Teruskan. Bagi pihak yang menganggapnya sebagai uzur, maka anggapannya itu harus ditakwil. Maksudnya Ibn Hajar mengatakan, ini adalah kalam Ibn Hajar sekarang.
Dia penulis menukilkan kalam Ibn Hajar. Dia mengatakan apa yang mereka mengatakan itu perlu ditakwili. Yang ni maksudnya pendapat mereka tidak kuat. Sepatutnya tidak diberikan keuzuran. Ibn Hajar yang mengatakan sepatutnya dia tidak diberikan, dia taksirih, dia mengatakan sebab kesilapan ni. Nah, Justru demikian, kerana apabila makmum itu tidak bisa mendapatkan sang imam dalam keadaan rukuk, maka satu rakaatnya itu hilang. ini antum underline bagus. Kita boleh underline ini semua. Saya lihat wallahu alam, ini guru kita yang di Singapura banyak cenderung kepada pendapat yang kedua ini. Banyak cenderung kepada pendapat yang kedua ini. Ya, ini maksudnya apa? Sekarang pendapat yang kedua ini yang kita biasa belajar. Biasa kita ini pendapat yang kedua. Sekarang misalnya ada begini ya. Misal yang sama tadi saya mengatakan, satu orang masuk lambat dengan masbuk. Jadi bila dia masbuk, dia baca doa iftitah. Dia silap dia baca doa iftitah. Jadi bila dia dah habis doa iftitah, imam rukuk. Masalah kan? Yang ni dia tak boleh rukuk. Dia nak kena baca Fatihah kadar dia baca doa iftitah. Kalau dia baca doa iftitah daripada awal habis sampai habis, dia kena habiskan Fatihah. Tapi masalahnya bila dia menghabiskan Fatihah, agak-agak dia boleh dapat rukuk bersama imam tak? Kalau dia baru baru habis dari doa iftitah, baru ini dia habis, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dia boleh teruskan lagi, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Imam pun Allahu akbar. Masya-Allah, dia telah membaca doa iftitah sampai habis. Sekarang kita mengatakan awak tak boleh rukuk. Tidak boleh rukuk, awak nak kena baca Fatihah sampai habis. Macam mana ni sekarang nak dapat rukuk bersama imam? Imam sekarang rukuk. Jadi dia walau macam mana cepat sekalipun dia baca Fatihah, dia confirm tidak boleh mendapatkan rukuk bersama imam. Melainkan kalau dia misalnya baru mula doa iftitah, baru Allahu akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah wa asila, imam Allahu akbar. Ini dia mendatangkan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Dia boleh rukuk ini bersama imam. Dia boleh dapat tempat dina bersama imam. Dia boleh mendapatkan rakaat. Tapi kalau dia baca doa iftitah kesemuanya, imam ini Allahu akbar, ini rukuk, dan imam sami Allahu liman hamidah, dia sedang baca Fatihah, maksudnya dia tidak dapat rakaat. Ini yang dimaksudkan di sini. Kenapa dia tidak dapat rakaat? Sebab dia tidak mendapatkan rukuk bersama imam. Boleh tak dia meninggalkan Fatihah ni dan rukuk? Tak boleh. Sebab dia telah melakukan kesilapan. Dia telah mendatangkan yang sunnah dan dia meninggalkan yang wajib, maka dia wajib mendatangkan yang wajib. Baru yang ini dia boleh meneruskan solatnya. Jadi kalau dia tidak mendapatkan rakaat dan dia telah menghabiskan Fatihah, dia tidak mendapatkan rakaat, apa dia kena buat? Rakaat itu tak kira. Yang ni dia nak kena tambah rakaat. Dia nak kena tambah rakaat. Ini adalah pendapat Ibn Hajar. Ini dimaksudkan di sini dalam kitab Tuhfah dan juga kitab Fatawi. Teruskan. Ya. Kalau kita datang kesilapan kan, kita datang baca doa iftitah, lepas tu imam pun rukuk, kita tak baca Fatihah, kita tu rukuk. Padahal kita sangkakan kita dah terlambatkan. Ya, ini akan datang. Ini akan datang. Nanti kita lihat masalah yang akan datang. Apa yang akan jadi kepadanya kalau dia rukuk. Ini pun ada khilaf. Jadi saya tak jawab dulu. Nanti insya-Allah sebab saya mengatakan hari ini ada susah sikit ya. Kita nak sabar sikit hari ini. Jadi saya syorkan insya-Allah kita kalau dapat tulis masalah ini. Jadi macam tadi saya syorkan, yang pertama sekali pendapat Syaikhan dengan siapa? Al-Barawi, berkenaan dengan dia diberikan 3 rukun fi'li. Pendapat yang kedua adalah pendapat Ibn Hajar dalam Tuhfah, mengatakan dia kalau tak mendapatkan rukuk bersama imam, dia tidak mendapatkan rakaat. Boleh insya-Allah? Baik. Jadi apa beza pendapat pertama dan pendapat kedua? Semua boleh faham insya-Allah? Ada beza ke tidak? Beza. Pendapat yang pertama tak meletakkan syarat dia mendapatkan rukuk bersama imam. Tapi yang penting adalah dia tak terlepas daripada imam dengan 3 rukun fi'li. Dia mendapatkan rakaat walaupun dia tidak mendapatkan rukuk bersama imam. Nah, kemudian ia tidak usah rukuk kerana solatnya tidak dianggap, tetapi harus mengikuti imam turun mengungkur untuk bersujud. Nah, sekarang satu orang ini misalnya dia baca doa iftitah. Dia baca ini doa iftitah. Selepas dah habis doa iftitah, imam rukuk. Seperti misal tadi, seperti mana kita mengatakan.
Jadi imam rukuk dia tengah baca Fatihah, imam i'tidal dia tengah baca Fatihah. Bila imam sujud yang pertama, dia baru habis Fatihah. Mengikut pendapat yang kedua, dia dapat rakaat ke tidak? Dia tidak mendapatkan rakaat sebab imam bukan lagi dalam tekanan rukuk. Jadi apa dia kena buat? Dia kena terus sujud. Apa sebabnya? Sebab rakaat itu tidak kira bagi dia. Tinggalkan rukuk dan dia tinggalkan i'tidal. Dia terus sujud bersama imam. Dia terus sujud pada imam. Imam sedang berada pada sujud yang pertama. Jadi pendapat yang kedua mengatakan disebabkan dia tidak mendapatkan rakaat, sebab dia tidak mendapatkan rukuk bersama imam, maka dia wajib mengikuti imam di mana imam berada. Maka dia tinggalkan rukuk dan i'tidal. Dia terus saja sujud bersama imam. Wa illa batalat salatuhu. Kalau tak, batal salatnya. Kalau dia rukuk dan i'tidal, batal salat. Kalau dia melakukan dengan sengaja dan dia mengetahui. Tapi kalau tak, dimaafkan. Teruskan. Kalau tidak melakukan seperti itu, maka solatnya batal jika hal itu disengaja, lagi pula mengetahui hukumnya. Nah, boleh faham insya-Allah? Yang ni kalau sekiranya dia rukuk dan i'tidal ikut kepada tertib solat, dia batal solat. Apa sebabnya? Kita kena faham sebabnya. Sebabnya adalah rakaat itu tidak dikirakan baginya. Jadi apabila rakaat itu tidak dikirakan baginya, tak perlu dia melakukan rukuk dengan i'tidal, dia terus melakukan sujud ini bersama imam. Baik. Lalu meneruskan penjelasannya, yang berwajah adalah makmum tidak supaya melambatkan guna membaca bacaan kewajibannya sampai dengan imam akan menungkur bersujud. Ini adalah perkara yang ni apa kita mengatakan, perkara yang ni yang sama berkenaan dengan kalau sekiranya seseorang itu yang misalan dia lambat ini untuk apa kita mengatakan dia lambat ini masuk ini ke dalam solat dan imam yang ini telah melakukan sujud, maka dia meninggalkan yang rukuk dengan i'tidal disebabkan diwajibkan dia menambahkan rakaat. Disebabkan ini dia menambahkan, melainkan kalau dia niat mufaraqah. Di sini penulis mengatakan kalau dia niat ini mufaraqah, maka dia melakukan solat itu ini dengan ini sendirian. Boleh insya-Allah. Kemudian bila bisa menyempurnakan bacaan itu supaya mufaraqah, menyesuaikan perbuatan, muwafaqah. Kemudian bila bisa menyempurnakan bacaan itu supaya muwafaqah, supaya menyesuaikan perbuatan dengan sujudnya imam tanpa rukuk terlebih dahulu. Kalau tidak muwafaqah, maka solatnya batal jika disengaja dan mengetahui hukumnya. Kalau tidak bisa menyempurnakan bacaan supaya memisahkan diri dari jemaah imamnya dengan niat. Ini adalah perkara yang sama yang penulis ini mengatakan. Dia memberikan dari misal yang sama. Dia mengatakan kalau yang ini seseorang itu disebabkan bacaannya, kita mengatakan sekarang ini wajib dia menghabiskan Fatihahnya. Tetapi masalahnya bila dia menghabiskan Fatihahnya, maka imamnya sudah ke depan yang ini daripadanya dengan beberapa yang ini rukun. Dan dia kalau melakukan rukuk, dia tidak mendapatkan rakaat bersama imam. Maksudnya apa yang dia akan mendatangkan itu tidak dikira. Maka itu sebab diwajibkan ke atasnya untuk muwafaqatul imam, dia mengatakan. Yang ini untuk terus ini pergi yang ini kepada imam. Dari sekarang penulis ini dia sedang menerangkan kenapa wajib dia turun bersama imam dan dia tidak melakukan rukuk dengan i'tidal. Apa sebabnya? Sebab sekarang ini kita mengatakan dia dalam keadaan yang mana wajib untuk dia menggantikan rakaat. Maka itu sebab yang ini dia terus yang ini bersama imam, disebabkan sebelum itu tidak sah yang ini baginya. Muwafaqah imam maknanya mengikut imam. Sekarang saya memberikan misalnya sekali lagi. Muwafaqah imam maksudnya begini ya. Sekarang ini misalan, dia misal yang sama.
Dia membaca doa iftitah. Imam rukuk, dia mula baca Fatihah misalnya. Imam i'tidal, dia sedang baca Fatihah. Imam sujud yang pertama, dia habis baca Fatihah. Apabila dia habis ini baca Fatihahnya, tadi penulis ini dia mengatakan wajib dia turun di mana imam sedang berada. Sekarang imam pada sujud yang pertama, maka dia wajib turun untuk muwafaqah imam. Muwafaqah di sini maksudnya untuk bersama imam. Maksudnya dia tidak boleh menghabiskan solatnya ikut kepada tertib dirinya. Misalan kalau dia melakukan rukuk dan i'tidal, batal solatnya. Ini yang penulis mengatakan. Kalau dia melakukan rukuk dengan i'tidal, batal ini solatnya. Apa sebabnya? Sebab diwajibkan ke atasnya untuk menambah rakaat. Maka perbuatan ini sudah tidak dikira baginya. Apa yang wajib baginya adalah mengikuti imam sekarang, bukan ini menghabiskan rakaat. Sebab rakaat ini sudah tidak dikira. Kalau sekiranya dia melakukan rukuk dengan i'tidal dengan sengaja, maka batal solat. Ini yang penulis ini sedang dia sedang ini membicarakan ini tentang perkara ini. Melainkan kalau dia niat mufaraqah. Dia kalau dah habis Fatihah misalnya, dia niat mufaraqah, dia boleh rukuk, betul ke tidak? Sekarang kalau dia niat mufaraqah, selepas itu dia rukuk, batal ke tidak solatnya? Solatnya tidak batal. Sebab sekarang dia sudah tidak ada kena-mengena dengan solat imam. Tapi kalau dia belum lagi niat mufaraqah, maka wajib yang dia turun sujud terus, dan dia tinggalkan rukuk dengan i'tidal supaya dia dapat muwafaqatul imam. Ini yang dia mengatakan. Jadi penulis ini sekarang dia tengah mengatakan apa yang wajib baginya adalah muwafaqatul imam. Dia nak kena lihat imam berada di mana sekarang. Kalau imam berada pada sujud yang pertama, dia terus sujud pertama. Kalau imam duduk di antara dua sujud, dia duduk di antara dua sujud. Kalau imam sujud yang kedua, dia sujud yang kedua. Boleh insya-Allah? Baik. Guru kita mengemukakan di dalam Sahih Irsyad yang lebih mendekati hadis adalah hukum pertama, menganggapnya sebagai uzur. Dan di sini pula pendapat sebahagian besar ulama mutaakhirin. Okey, ini adalah perkara yang penting. Ini juga daripada Al-Imam Ibn Hajar. Al-Imam Ibn Hajar di dalam kitab syarah yang bagi Al-Irsyad, Imam Ibn Hajar ini beliau ada tulis sebuah kitab syarah bagi kitab Al-Irsyad. Di dalam kitab ini beliau mentarjihkan pendapat yang pertama. Tadi kita mengatakan pendapat yang pertama pendapat siapa? Syaikhan, betul ke tidak? Pendapat yang pertama adalah pendapat Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i dan Al-Barawi. Mereka mengatakan masbuk diberikan 3 rukun fi'li kalau dia mendatangkan yang sunnah. Ibn Hajar mengatakan pendapat yang kedua dalam syarah Minhaj, yakni dia mengatakan tidak ada keuzuran, dia tidak diberikan 3 rukun fi'li. Kalau dia mendapatkan rukuk bersama imam, dia mendapatkan rakaat. Kalau dia tidak mendapatkan rukuk bersama imam, maka dia tidak mendapatkan rakaat, dan dia kena muwafaqatul imam. Seperti mana kita mengatakan tadi, kalau imam dalam sujud yang pertama, dia kena terus sujud yang pertama. Ini adalah pendapat beliau. Tetapi di sini penulis yang Fathul Muin ini mengatakan dalam kitabnya Al-Irsyad, syarah ini bagi Irsyad, beliau yang ini mentarjihkan pendapat yang pertama. Yakni beliau mengatakan pendapat yang pertama itu lebih sah. Beliau yang ini mentarjihkan yang ini sedemikian. Boleh insya-Allah? Jadi pendapat yang pertama pendapat siapa? Pendapat Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i. Dan hakikatnya pendapat ini memudahkan kita. Memudahkan, betul ke tidak? Sekarang satu orang ini misalnya, kadang-kadang orang melakukan kesilapan. Dia dah kelang kabut, dia masuk ke dalam solat, dia baca doa iftitah. Adakah kita mengatakan padanya, misalnya kalau dia tidak mendapatkan yang ini rukuk, dia tidak mendapatkan rakaat, ataupun kita mengatakan keuzuran bagi ini, dia diberikan 3 rukun fi'li, maka lebih memudahkan adalah kita mengambil yang pendapat yang pertama, yang mana dia diberikan 3 rukun fi'li. Kalau sekiranya dia dapat menghabiskan Fatihahnya dalam masa 3 rukun fi'li,
dia mendapatkan rakaat. Kalau tak, maka baru dia nak kena menambahkan rakaat. Boleh insya-Allah. Sekarang dia akan lihat soalan tadi anda tanya kalau dia tak habiskan Fatihah kan. Sekarang benar saya akan membicarakan masalah ini. Apabila makmum seperti dimaksud itu rukuk tanpa terlebih dahulu membaca bacaan seukur Fatihah, maka solatnya juga batal kerananya. Yang ni kalau sekiranya dia sekarang dia membaca dua iftitah, selepas itu imam rukuk, dia rukuk bersama imam, batal solatnya. Batal solatnya. Kenapa batal solatnya? Sebab wajib baginya membaca Fatihah, tetapi dia meninggalkan Fatihah, maka batal solatnya. Sebab dia telah meninggalkan suatu kewajipan. Boleh insya-Allah? Boleh Ustaz? Ya, boleh. Saya nak tanya Ustaz pasal kitab Mukadimah Hadramiyah. Ya. Ada buat ni Ustaz? Apa dia? Masa kitab Mukadimah Hadramiyah, Ya. ada pengajar buat gini tak Ustaz? Ada. Kita Mukadimah Hadramiyah ada berkenaan dengan bacaan Fatihah. Kalau sekiranya seseorang itu dia melakukan solat dan dia tidak membaca Fatihah, kalau dia masbuk, maka dia tidak boleh rukuk bersama imam, melainkan dia mendatangkan kadar yang dia membaca daripada sunnah. Dalam mukadimah pun ada. Saya rasa betul-betul tak boleh recall benda ni Ustaz. Oh. Tak, saya rasa mukadimah ada. Ya. Mukadimah ada. Saya ingat. Sebab saya kelas hari Khamis baru saya habis sebulan lepas kita membicarakan tentang ini. Penulis dalam Mukadimah Hadramiyah dia ada sebut, tapi sangat ringkas. Dia tak ada sebut tafsil seperti terangkan ini. Dia hanya membicarakan dalam beberapa kalimat saja. Full stop, begitu. Jadi dia memerlukan kepada syarah. Tapi dia ada sebut berkenaan dengan orang yang tidak diwajibkan Fatihah. Berkenaan dengan bacaan Fatihah kadang-kadang tidak diwajibkan disebab kalau dia masbuk. Yang ini sebab ditanggung oleh imam. Mukadimah kita bila kita masbuk, bila imam rukuk, kita nak kena dapat rukuk bersama imam. Itu tak sampai caranya sampai macam ini. Mungkin boleh rujuk kitab Mukadimah boleh lihat insya-Allah. Di dalam Sahih Minhaj, guru kita meriwayatkan dari sebahagian besar sahabat bahawa makmum tidak boleh rukuk tanpa membaca Al-Fatihah dahulu, dan pada itu pendapat inilah yang dipilih. Di sini saya rasa ada dia mengatakan dalam Syarah Minhaj meriwayatkan daripada sebahagian sahabat. Di sini maksudnya Ashab Syafi'i, bukan sahabat kawan. Sahabat di sini maksudnya yakni Al-Imam Ibn Hajar dalam Syarah Minhaj mengatakan sebahagian ashab. Ashab ini maksudnya adalah Ashab Syafi'i. Ini maksudnya ulama-ulama yang bermazhab kepada mazhab Syafi'i yang tidak berjumpa kepada Imam Syafi'i. Itu dimaksudkan dengan ashab. Ini maksudnya generasi yang datang selepas Imam Syafi'i. Bila kita mengatakan Ashab Syafi'i, dia adalah pada 400 Hijriah yang pertama, yakni selepas Imam Syafi'i. Selepas ini Imam Syafi'i ini dimasukkan dengan ashab. Ulama kita misalan mereka berbeza pendapat berkenaan Imam Ghazali. Adakah Imam Ghazali Ashab Syafi'i atau bukan Ashab Syafi'i? Ada mengatakan dia bukan Ashab Syafi'i, sebab Imam Ghazali lahir pada tahun 450 Hijriah. Jadi kalau untuk kita mudah, misalan Ashab Syafi'i, ulama-ulama yang datang sebelum Imam Ghazali. Yang ini maksudnya setelah wafatnya Imam Syafi'i sampai sebelum lahirnya Imam Ghazali. Al-Imam Syafi'i wafat dari tahun 205 Hijriah. Al-Imam Ghazali lahir pada tahun 450 Hijriah. Jadi span of how many? 200 tahun. Jadi ulama-ulama yang keluar pada zaman ini, mereka dikenali sebagai Ashabul Wujuh ataupun Ashab Syafi'i. Beliau mengatakan, sebahagian yang ashab ini mengatakan dibolehkan dia rukuk. Itu sebab tadi saya mengatakan soalan antum tadi ada khilaf. Pendapat yang dipilih batal solatnya, tetapi ada khilaf. Ini maksudnya ada sebahagian ashab mengatakan dia boleh tinggalkan Fatihah dan dia rukuk bersama imam, insya-Allah.
dia tinggalkan Fatihah, dia rukuk bersama imam. Sebab itu keuzuran dia mengatakan. Tapi kita lihat terjemahan di sini mengatakan bahawa makmum tidak boleh rukuk. Ini silap. Makmum boleh rukuk. Boleh kita cancel? Tidak. Bahawa makmum tadi boleh rukuk. Boleh rukuk. Nanti sekejap. Tadi bahawa makmum tadi boleh rukuk. Afwan. Saya baca salah. Tadi saya ingat bahawa makmum tak boleh rukuk. Dia mengatakan bahawa makmum tadi boleh rukuk. Tadi betul, afwan ni. Makmum tadi boleh rukuk tanpa membaca Fatihah. Pada itu pendapat ini yang dia mengatakan pendapat ini yang dipilih. Ini siapa yang mengatakan? Ibn Hajar mengatakan. Pendapat ini yang dipilih. Maksudnya dimaafkan bagi. Tak perlu dia membaca Fatihah, dia tinggalkan Fatihah dan dia rukuk ini bersama imam. Nah, teruskan. Bahkan segolongan mutaakhirun memenangkan pendapat ini. Yang maksudnya mereka memilih pendapat ini. Mutaakhirin, ulama-ulama yang datang selepas itu. Baik, sekarang kita nak tulis. Saya rasa kita kena tulis. Jadi kita tak confuse. Jadi kita balik kepada pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama adalah pendapat Syaikhan, Imam Nawawi, Imam Rafi. Ini antum dah tulis kan, pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah pendapat Ibn Hajar dalam Syarah Minhaj. Pendapat yang ketiga yang ini. Pendapat yang ketiga, dia tinggalkan Fatihah terus. Yang ini maksudnya dia misalan dia masuk solat, dia baca doa iftitah. Selepas itu imam rukuk. Pendapat yang ketiga mengatakan rukuk bersama imam. Masya-Allah. Yang ini tak perlu yang dibaca Fatihah. Fatihah dijatuhkan. Yang ini dia mendapat ini rakaat. Ini adalah pendapat yang paling mudah sekali. Ini adalah pendapat yang ketiga. Boleh insya-Allah. Dan ini disebutkan oleh sebahagian ulama mutaakhirin seperti mana Ibn Hajar ini mengatakan. Ulama mutaakhirin adalah ulama-ulama yang datang ini selepas. Yang selepas ini ashab Syafi'i. Mereka mengatakan dimaafkan. Dan dia mendapatkan rakaat bersama imam walaupun dia tidak membaca Fatihah. Ini adalah pendapat yang paling ringan. Jadi semua ada berapa pendapat? Ada 3 pendapat. Aywa. Teruskan. Bahkan segolongan mutaakhirin memenangkan pendapat ini dan banyak mereka mengemukakan dalil alasannya. Bahkan dengan ucapan Syaikhan seperti tersebut di atas juga bertepatan dengan pendapat ini. Yang ini beliau mengatakan ulama-ulama ini yang mengatakan pendapat ini, mereka ada mendalilkan, ada membawa ini dalil mereka sendiri. Dan penulis ini mengatakan dalil mereka agak yang ini panjang. Dalil mereka yang ini merupakan ini agak panjang sedikit. Aywa. Adapun bila makmum masbuk tadi tidak mengetahui bahawa berkewajipan membaca Al-Fatihah, maka keterlambatannya yang disebabkan melakukan kewajipan itu dianggap sebagai uzur. Demikian menurut Al-Qalli. Ini adalah berkenaan yang ini, kalau dia jahil, dia tidak mengetahui yang dia nak kena habiskan Fatihah. Dia rukuk, dia belum habis Fatihah, dia sudah mendatangkan yang sunnah dan dia rukuk. Ini adalah keuzuran bagi. Kalau sekiranya dia jahil. Kalau sekiranya ini dia jahil. Nah, tidak termasuk ketentuan kami masbuk apabila yang terlambat itu makmum muafiq. Jadi perkara ini kita nak faham yang semua ini yang disebutkan ini semua hukum akan masbuk, tak ada kena mengena muafiq. Kalau muafiq ini tidak ada khilaf. Kalau sekiranya seseorang itu yang muafiq, ini maksudnya dia ada masa ini untuk membaca Fatihah, maka hukumnya berbeza ini dengan masbuk. Nah, apabila makmum muafiq tidak dapat menyempurnakan bacaan Al-Fatihah lantaran terleka melakukan kesunahan, misalnya doa iftitah, sekalipun tidak
dalam keadaan mengira bahawa ia dapat menyempurnakan Al-Fatihah bersamaan imamnya, maka dihukumi sebagai orang yang lambat bacaan seperti di atas. Demikian tanpa perselisihan lagi. Sekarang yang ini berkenaan dengan muwafiq, penulis mengatakan berkenaan dengan muwafiq, hukumnya sama seperti batul qira'ah. Yang ini maksudnya kalau dia masuk ke dalam solat dan dia muwafiq, dia ada masa untuk menghabiskan Fatihah. Selepas itu dia sedang ini membaca, imam ini rukuk, maka hukumnya sama seperti batul qira'ah. Maksudnya dia diberikan 3 rukun fi'li yang panjang. Ini tidak ada khilaf, penulis mengatakan muwafiq diberikan 3 rukun fi'li yang panjang. Jadi perbezaannya adalah berkenaan dengan masbuk. Masbuk yang mana dia tidak ada masa untuk menghabiskan Fatihah, selepas itu dia mendatangkan sunnah. Ini yang ada khilaf, yang tiga pendapat yang kita mengatakan. Tetapi kalau sekiranya dia muwafiq, Masya Allah mudah, dia hanya diberikan 3 rukun fi'li yang panjang untuk dia menghabiskan Fatihahnya. Selagi mana imam tidak naik pada rakaat yang kedua, misalnya, dia boleh habiskan Fatihahnya, tidak ada masalah, dan dia mendapatkan rakaat. Kita tidak membicarakan sama ada dia mendapatkan rukuk bersama imam ke tidak mendapatkan rukuk bersama imam, sebab dia muwafiq. Boleh insya-Allah. Baik. Mendahului imam. Ada siapa-siapa ada soalan setakat ini? Tidak ada. Baik. Mendahului imam atas imamnya dengan sengaja dan mengetahui sejauh 2 rukun fi'li sempurna, sekalipun bukan rukun panjang keduanya, itu dapat membatalkan solatnya, kerana terjadi fuhsyul mukhalafah, tidak serasi dengan berselisih perlakuannya. Ini adalah berkenaan ini kalau sekiranya makmum dia kedepankan diri ini daripada imam. Sebelum ini kita membicarakan kalau sekiranya makmum belakang imam. Bagaimana pula ini kalau sekiranya makmum dia ke depan ini imam, yakni imam belum rukuk dia rukuk. Kalau sekiranya yakni makmum yakni dia melakukan yakni sedemikian, kalau sekiranya 2 rukun fi'li batal solatnya. Kalau sekiranya dia kedepankan diri daripada imam dengan 2 rukun fi'li, maka batal solatnya. Yakni maksudnya imam belum rukuk dia rukuk, lepas itu dia i'tidal, dan imam ini masih berada dalam keadaan dalam keadaan ini qiyam, maka batal ini solatnya. Apa sebabnya? Sebab dia telah kedepankan imam ini dengan 2 rukun fi'li, dan ini adalah 2 rukun yang banyak. Gambaran makmum mendahului imamnya 2 rukun fi'li sempurna adalah sebagai berikut. Makmum rukuk, iktidal, lalu menyungkur bersujud misalnya, sedangkan sang imam masih berdiri belum rukuk. Atau bisa juga begini, makmum rukuk sebelum imam, setelah imam akan rukuk maka makmum bangkit iktidal. Setelah imam akan iktidal, makmum menyungkur bersujud. Dengan demikian makmum tidak berkumpul dengan imamnya dalam perbuatan mereka rukuk dan iktidal. Jadi sekarang dia memberikan misal. Misalnya dia mengatakan yakni dia melakukan rukuk dan dia i'tidal, dan selepas itu dia turun untuk melakukan sujud, dan imam masih berdiri. Boleh kita bayangkan, imam ini masih berdiri, dia rukuk, dia i'tidal, lepas itu dia turun untuk sujud. Sekarang dia dah lebih 2 rukun. Ini batal solatnya kalau sekiranya dia melakukan sedemikian. Ini adalah misal yang pertama. Misal yang kedua, dia mengatakan kalau sekiranya makmum ini dia rukuk sebelum imam, selepas itu apabila imam mahu melakukan rukuk, dia naik i'tidal, dan apabila imam nak naik ini i'tidal, dia melakukan sujud, maka ini juga telah dia kedepankan dirinya daripada imam dengan 2 rukun juga. Tapi apa bezanya? Bezanya adalah misal yang pertama dia ke depan 2 rukun dengan serta-merta, manakala misal yang kedua dia kedepankan dirinya daripada imam satu demi satu. Boleh faham insya-Allah? Maka kedua-duanya hukum yang sama.
dia telah kedepankan dirinya daripada imam dengan dua rukun fi'li. Maka ini menyebabkan yang solatnya menjadi batal. Boleh kita faham insya-Allah? Boleh insya-Allah, tak ada masalah. Nah, teruskan. Apabila mendahuluinya dua rukun itu kerana lupa atau tidak tahu, maka tidak mengapa. Namun dua rukun itu dianggap belum dikerjakan. Sekarang yang ini misalan, kalau satu orang itu dia tak tahu yang imam dah rukuk dengan i'tidal. Dia menyangkakan imam sudah rukuk dengan i'tidal. Jadi dia pun rukuk dengan i'tidal. Selepas itu dia dapat tahu yang ini sebenarnya yang ini imam yang ini belum melakukan rukuk dengan i'tidal. Kalau sekiranya misalan imam masih berada dalam keadaan qiyam, dia kembali kepada qiyam. Tidak ada masalah, dia ikut imam, solatnya sah. Tetapi masalahnya adalah bila kalau sekiranya dia dah rukuk, selepas itu yakni dia melakukan i'tidal, selepas itu dia mendapati imam selepas dia melakukan rukuk dengan i'tidal, imam ini melakukan rukuk dengan i'tidal. Dia tak sempat nak kembali kepada tempat asal. Jadi maksudnya dia tidak dapat mengikuti imam dalam dua rukun. Ini adalah misal yang disebutkan di sini, maka diwajibkan dia menambah satu rakaat. Apa sebabnya? Sebab dia tidak melakukan dua rukun itu bersama imam. Boleh faham? Saya ulang lagi sekali ya. Dia begini, keadaannya begini. Sekarang ini misalan, satu orang ini misalan, imam belum rukuk, dia rukuk. Dia menyangkakan imam sudah i'tidal. Jadi dia rukuk, Allahu Akbar. Lepas itu dia baca Sami Allahu liman hamidah. Selepas itu yakni dia sujud. Lepas itu dia dapat tahu ini imam sebenarnya imam sebenarnya belum lagi melakukan rukuk dan i'tidal dan sebagainya. Jadi dia nak kembali yakni kepada qiyam, tetapi bila dia nak kembali kepada qiyam, imam pun rukuk dan i'tidal misalan. Jadi apabila dia nak bangun kepada i'tidal, imam pun yakni sujud. Jadi dia kena buat apa? Dia kena sujud bersama imam. Jadi maksudnya di sini dia dah kedepankan imam dengan dua rukun dan dia tidak dapat kembali kepada dua rukun itu bersama imam sebab imam sudah melakukan sujud. Jadi maksudnya di sini adalah dia tidak dapat melaksanakan dua rukun fi'li bersama imam. Maka dengan itu wajib dia menambah satu rakaat sebab rakaat itu dah tak kira. Boleh insya-Allah? Kita nak kena perlu digest ke bagaimana? Lepas ni kita berhenti macam banyak sangat dah ini. Tapi saya harap kita faham insya-Allah. Kita nak faham kenapa penulis mengatakan sedemikian. Kenapa dia kena tambah rakaat? Sebab ini misal dia mengatakan orang yang terlupa, dimaafkan. Kalau sengaja kita mengatakan batal solat, betul tak? Kalau dia sengaja, yakni maksudnya imam belum rukuk, dia rukuk, lepas itu dia i'tidal, lepas itu dia sujud. Dia tahu imam masih qiyam, dia sengaja. Ini khalas kita mengatakan telah batal awak punya solat. Kita dah tak bicara lagi sama ada tambah satu rakaat ke tak tambah. Tetapi di sini penulis mengatakan bagaimana pula dengan makmum yang tak tahu, yang menyangkakan imam sudah i'tidal. Jadi dia pun melakukan rukuk, dia melakukan i'tidal, dia melakukan sujud sekali misalnya. Untuk kita senang kita faham, cuba bayangkan dia melakukan sujud sekali. Selepas itu dia mendapati imam sebenarnya belum melakukan rukuk lagi. Aku dah buat sujud dah. Jadi dia pun nak kembali kepada qiyam. Tetapi apabila dia nak kembali kepada qiyam, imam pun rukuk dan i'tidal. Dan selepas itu imam ini sedang mau ini melakukan sujud. Jadi sekarang ini apabila dia kembali berdiri, imam dah habis i'tidal misal. Imam sudah habis i'tidal. Maksudnya di sini adalah dia tidak mendapatkan rukuk dan i'tidal bersama imam. Boleh kita faham insya-Allah? Dia melakukan rukuk dengan i'tidal, tapi dia melakukan rukuk dengan i'tidal sebelum imam melakukan rukuk dengan i'tidal. Ini tak kira. Tapi bila dia nak kembali kepada rukuk dengan i'tidal, imam sudah melakukan rukuk dengan i'tidal. Itu sebab dia tidak mendapatkan rukuk dengan i'tidal ini bersama imam. Maka dalam keadaan ini seperti ini, diwajibkan dia menambahkan ini satu rakaat. Dia tak boleh misalnya imam dah sujud,
Lepas itu dia mengatakan, okey saya nak rukuk dengan i'tidal kembali. Tak boleh, dia nak kena ikut imam. Betul ke tidak? Jadi apa jadi kepada rukuk dengan i'tidal dia tadi? Tak kira. Itu sebab dia kena tambah rakaat. Ini adalah keadaan yang mana kita mengatakan ada keuzuran bagi makmum. Boleh insya-Allah? Baik. Berkenaan dengan masalah tadi yang 3 pendapat, yakni yang berkenaan dengan masalah ada khilaf, kita berpegang yang ini kepada pendapat ini yang kedua. Walaupun yang ini sebahagian ulama kita berpegang yang ini kepada pendapat yang pertama, yang ini pendapat Ibn Hajar, agak keras sikit. Tetapi kita boleh yang ini berpegang ini kepada pendapat yang kedua, yang ini maksudnya yakni makmum diberikan 3 rukun fi'il. Jadi antum tulis yang ini yang tadi yang 3 pendapat. Kita ini berpegang ini kepada pendapat ini yang kedua. Ada siapa yang ada soalan? Jadi kita berhenti di sini Sebab sekarang kita ada 1 jam ini untuk Fathul Mu'in. Jadi sebab rasa macam lama gitu Ustaz, yang 3 pendapat tu bukan kita ikut pendapat yang ketiga, Ustaz? Ya saya? Yang pendapat yang ada pendapat pertama, 2 dan ketiga, bukan ke yang selalunya kita ikut pendapat yang ketiga? Bila imam rukuk kita... Tak, pendapat yang ketiga ada pendapat sebahagian yang daripada ulama. Yakni penulis di dalam hasyiah ini dia mentarjihkan pendapat yang kedua. Cuma kita mengatakan pendapat yang ketiga agak mudah sikit. Itu saja. Kita baca, kalau tak ada apa-apa soalan. Apa Ustaz, kita ikut pendapat pertama ke kedua? Yang kedua. Kedua yang belajar. Afwan, pendapat ini yang apa pendapat Syaikhan Afwan. Yang pertama saya silap, Afwan. Sebab pendapat yang pertama ini juga ditarjihkan oleh Ibn Hajar. Pendapat yang pertama ditarjihkan oleh Ibn Hajar. Jadi kita memilih pendapat yang Afwan kita pilih pendapat yang pertama. Yang kedua adalah pendapat Ibn Hajar ini di Syarah Minhaj. Betul ke tidak? Yang ini kalau tak dapat rakaat ini bersama imam. Nah. Pendapat yang ketiga ada pendapat yang lemah. Sebab kita mengatakan dia wajib mendatangkan Fatihah tapi dia tidak mendatangkan Fatihah, dan itulah kesilapan ni. Itulah kesilapan. Cuma yang ni ada sebagian ulama yang mengatakan dimaafkan. Tetapi kalau kita lihat kitab Muqaddimah Ad-Gamiyah, kitab yang lain, kita tak akan dengar pendapat yang ketiga ini. Cuma di sini penulis menukilkan pendapat ini supaya kita dapat faham ada yang di sebagian ulama yang mengatakan sedemikian. Muka surat 50. Kita menerangkan tentang solat. Muka surat apa tadi? 50. Okey, bismillah. 50. Kitabus salat. Bismillahirrahmanirrahim. Fardun 'ala mukallafin qad aslama wa an mahidin wa nifasin salima wa wajibun 'ala al-wali syar'i an ya'mura tifla biha lis-sab'i wa darbu fil 'ashri wa fiha in balagh أجزت ولم تعد إذا منها فرغ لا عذر في تأخيرها إلا لسان
أو نوم أو للجمع أو للإكراه. ووقت ظهر من زوالها إلى أن زاد عن مثل لشيء ضللا، ثم به يدخل وقت العصر واختير مثل ظل ذاك القدر. جزا إلى غروبها أن تفعل ووقت مغرب بها قد دخل، والوقت يبقى في القديم الأظهر إلى العشاء بمغيب الأحمر. ورايات العشاء فجر يصدق معترض يضيء منه الأفق. واختيار الثلث وجوزه إلى صادق فجر وبه قد دخل. الصبح واختيار إلى الإسفار جوازه يبقى إلى الإدبار. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل كل أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما تقتضي قولا وفعلا كرما وارزقي كل حلالا دائما وأهلا أخيا علما نحظى بالخير ونفع كل شر. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأخير برضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. والصلاة الله تغشى مصطفى من الحق دعانا والوفاء بكتابه في لناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب مصابه الغراب. اللهم اهدنا في هداه واجعلنا ممن يسارع في الرضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على نزوى أشرفنا فتب علينا توبة ترسل لكل توبة واستر لنا العورات وآمن راحاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أميرة الصحبة والمسلمين أجمعين. آمين ربي فاسمع فضلا رجونا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي وعطى بكل سني صلاة والسلام ربي وعليه عبد الحب وآله وصحبه وآله صحبه والحمد لله بالمجد والتمام. فاتحة الله تقبل الصلاة والدعاء وإلى أرواح والدينا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم برحمته وبركاته ويرحمون لكم وصدق خير وعافية ويسر شأنكم له ظاهرا باطنا وإلى حركة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. ربنا تقبل معنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واختم الصالحات أعمالا وآمنا الله كريم بفضل سبحان ربك بالعزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.